Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Doktor, kami daripada KPTM Sibu nak bentang mengenai efisiensi sekolah dalam pengurusan aset alih kerajaan. Definisi awal, aset merupakan milikan atau harta benda yang berada di bawah kawalan beli sewa, wang kerajaan, sumbangan, hadiah-hadiah melalui proses perundangan. Aset ketara wujud secara fizikal, manakala aset tak ketara ni dia bukan fizikal. Kita tak nampak dia daripada segi kota, hak cipta ataupun perisian dan juga pattern. Aset alih merupakan milikan atau harta benda yang boleh dipindah, termasuk aset yang dipasang pada bangunan atau prasarana lain. Ada terdiri daripada dua kumpulan aset alih, iaitu harta modal dan juga aset alih bernilai rendah. Harta modal adalah harga perolehan asal dalam RM2000 atau kurang atau lebih seunit. Bagi aset alih bernilai rendah pula, harga perolehan asal adalah kurang daripada RM2000 seunit. Dari segi perundangan dan juga peraturan skop kajian, Jawatan Kuasa Pengurusan Aset Alih Kerajaan perlu diwujudkan, JKPAK. Mesyuarat ada 4 kali setahun, iaitu terdiri daripada 3 bulan sekali. Dalam mesyuarat ni merangkumi kepada aspek kedudukan terkini aset alih kerajaan, laporan hasil pemeriksaan aset, laporan tindakan pelupusan, laporan tindakan secas atau tata tertib dan juga isu-isu yang berkaitan. Pentadbir sekolah perlu lantik pegawai yang akan dilantik pegawai pengawal melalui PPD, JPN dan KPM. Pentadbir ni perlu lantik seorang pegawai aset, 2 orang pegawai pemeriksa dan juga 2 orang lembaga pemeriksa. Prosedur dia menggunakan Perkeliling Perbendaharaan Malaysia bilangan 2 tahun 2013. Ada untuk aset alih ni, prosedur dia terdiri daripada penerimaan, pendaftaran, penggunaan, penyimpanan dan pemeriksaan, penyelenggaraan, pelupusan dan juga kehilangan atau hapus kira. Untuk penerimaan. Penerimaan ni adalah seperti berikut. Memastikan semua aset yang diterima memenuhi spesifikasi aset alih yang ditetapkan, memudahkan penentuan kualiti dan kuantiti yang diterima mengikut pesanan asal, dan juga memastikan aset alih yang diterima ni berada dalam keadaan yang baik, sempurna dan selamat mengikut spesifikasi awal yang kita terima tu. Peraturan penerimaan. Peraturan penerimaan pegawai penerima ni perlu periksa dengan teliti untuk pastikan aset alih yang kita terima tu memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. Pegawai yang mempunyai kepakaran dalam bidang-bidang berkaitan sahaja dibenarkan untuk membuat penerimaan terhadap aset teknikal. Maksudnya untuk aset teknikal ni, pegawai yang mempunyai sijil dalam bidang teknikal je boleh terima, boleh membuat penerimaan. Kalau terdapat sebarang kerosakan, kurang kuantiti ataupun dia tak memenuhi spesifikasi asal perjanjian kita tu, pegawai penerima ni boleh catat dalam borang laporan terimaan aset alih kerajaan QPA 1. QPA 1 ni kita kena hantar segera kepada orang yang hantar barang kepada kita tu ataupun syarikat pembekal. Tapi setelah disahkan oleh ketua jabatan. Seterusnya, aset yang diterima mesti berserta dengan surat jaminan, manual pengguna dan juga sesalinan dokumen-dokumen seperti pesanan rasmi kerajaan, nota serahan, invoice, surat jaminan dan juga dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan barang tu. Setelah kita terima barang, proses seterusnya adalah proses pendaftaran. Proses pendaftaran ni kita lakukan bertujuan untuk memastikan pengkalan data yang lengkap, tepat dan kemaskini diwujudkan, memudahkan proses pengesanan dan pemantauan aset tersebut, lepas tu membolehkan keadaan aset diketahui dan juga memudahkan penyelenggaraan, pelupusan dan juga penggantian aset dilakukan. Tempoh pendaftaran ni setelah kita dapat aset alih tu, 2 minggu selepas kita dapat aset alih tu, kita mesti membuat pendaftaran. Berikut merupakan carta alir dan juga proses kerja pendaftaran. Mula-mula sekali terima aset bersama punca maklumat. Seterusnya tentukan kumpulan aset tersebut.
Okey, yang ketiga, sediakan daftar harta modal QPA 2 dan juga senarai daftar aset bernilai rendah QPA 3. Lepas kita buat daftar aset tu, kita sediakan senarai daftar harta modal QPA 4 dan juga senarai daftar aset bernilai rendah QPA 5. Okey, setelah siap QPA 4 dan juga QPA 5 ni, kita dapatkan cap pengesahan pendaftaran pada punca maklumat. Kemudian kita buat label nombor siri pendaftaran aset tersebut. Lepas tu baru kita letak aset tu di lokasi yang kita nak letak. Lepas tu kita sediakan QPA 7. QPA 7 ni kita kena pamerkan dekat lokasi tu. Lepas tu buat simpan daftar aset. Okey, seterusnya saya akan membentangkan bahagian seterusnya iaitu penggunaan, penyimpanan dan pemeriksaan. Bagi penggunaan, aset alih adalah untuk kegunaan rasmi dan dia adalah menuruti fungsi dalam manual yang telah disediakan. Pengendalian aset alih adalah dikendalikan oleh pegawai mahir dan berkelayakan. Setiap penggunaan aset hendaklah direkodkan dengan menggunakan borang aduan kerosakan harta modal iaitu QPA 9 dan borang laporan kerosakan aset alih bernilai rendah iaitu QPA 9A dan bahagian B untuk aduan dan boleh diisi atas talian juga. Sekiranya sekolah tersebut menggunakan sistem atas talian. Kebenaran bertulis diperlukan jika mahu membawa keluar sebarang aset. Seterusnya untuk penggunaan lagi, format borang perlu mengandungi keterangan aset seperti kuantiti pinjaman, tarikh mula meminjam, mengembalikan, nama dan tanda tangan peminjam, nama dan tanda tangan pegawai yang meluluskan pinjaman dan syarat pinjaman jika berlaku kerosakan atau kehilangan. Anggota penguatkuasa perlu mempunyai senarai aset yang telah diberi pinjam kepada kaki tangan untuk tujuan pemantauan dan rekod. Peraturan yang berkuat kuasa mengenai kenderaan adalah berkaitan penggunaan, pengurusan dan penyelenggaraan. Seterusnya adalah untuk penyimpanan. Aset hendaklah disimpan di tempat yang selamat dalam kawalan. Pegawai perlu sentiasa mematuhi arahan keselamatan kerajaan. Untuk sebarang kekurangan, kerosakan atau kehilangan aset adalah berada di bawah tanggungjawab pegawai penempatan. Kawalan maksimum untuk aset yang bernilai tinggi serta yang menarik perhatian adalah sentiasa terdedah kepada risiko untuk hilang. Seterusnya adalah untuk pemeriksaan seperti fizikal, rekod dan penempatan. Tujuan pemeriksaan dilakukan adalah untuk mengetahui prestasi dan keadaan aset. Yang kedua, memastikan daftar rekod aset adalah lengkap, tepat dan dikemaskini dan memastikan lokasi daftar aset adalah sama. JKPAK akan melantik 2 orang pegawai pemeriksa dalam kalangan grade 17 ke atas, tidak lebih dari 2 tahun. Sebenarnya untuk situasi sekarang ni kita tidak menggunakan grade 17 tapi kita menggunakan minima grade 41 dan ke atas. Semua aset alih akan diperiksa sekali setahun. Laporan pemeriksaan harta modal iaitu QPA 10 dan laporan pemeriksaan aset alih bernilai rendah QPA 11 dikemukakan kepada ketua jabatan dan pemeriksaan dilakukan dalam tempoh 1 bulan. Hasil pemeriksaan akan menggunakan borang QPA 10 dan QPA 11 oleh ketua jabatan. Seterusnya untuk pemeriksaan, sijil tahunan pemeriksaan harta modal dan aset alih bernilai rendah. Ketua jabatan perlu menyediakan sijil tahunan pemeriksaan harta modal dan aset alih bernilai rendah QPA 12 bersama-sama dengan QPA 10 dan QPA 11 seperti yang berikut, iaitu Ibu Pejabat akan dikemukakan oleh PTJ. Semua PTJ di bawah seliaan perlu disenaraikan oleh Ibu Pejabat dan dikemukakan pada UPA Kementerian sebelum 15 Februari tahun berikut. Dan seterusnya, ringkasan laporan tahunan pemeriksaan aset alih perlu disediakan oleh UPA Kementerian dan akan dikemukakan kepada Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya. Untuk pemeriksaan mengejut perlu dilakukan oleh ketua jabatan dari semasa ke semasa seperti dalam arahan perbendaharaan. Objektif penyelenggaraan dilakukan adalah untuk memastikan penggunaan aset yang selamat, lancar dan berterusan. Yang kedua, pemanjangan jangka hayat dan pemeliharaan. Yang ketiga, peningkatan keupayaan. Yang keempat, pengurangan kerosakan. Yang kelima, memperoleh ketahanan yang maksimum berpatutan dengan perbelanjaan. Dan yang seterusnya, penjimatan perbelanjaan.
menjamin keselamatan pengguna, pengwujudan suasana kerja yang produktif dan kondusif, dan yang terakhir, pemeliharaan imej kerajaan Malaysia. Terdapat dua jenis penyelenggaraan, iaitu penyelenggaraan mencegah kerosakan dan penyelenggaraan membaiki kerosakan. Panduan penyelenggaraan harta modal, pegawai aset adalah bertanggungjawab untuk: yang pertama, aset yang memerlukan penyelenggaraan perlu dikenal pasti dan diurus. Yang kedua, penyelenggaraan harta modal perlu dikenal pasti dan disenaraikan dalam QPA 13. Yang ketiga, program penyelenggaraan perlu dirancang untuk harta modal yang telah disenaraikan. Yang keempat, program penyelenggaraan berjadual perlu dilaksanakan kecuali penyelenggaraan segera. Yang seterusnya, perekodan dalam QPA 14, dan yang terakhir adalah penilaian penyelenggaraan adalah bertujuan untuk penentuan matlamat tercapai, memastikan penyelenggaraan adalah berkualiti, bersesuaian dan bertepatan dengan kos, mengenal pasti penyelenggaraan yang seterusnya, memberi bantuan kepada pihak pengurusan dalam membuat keputusan yang bersesuaian, dan yang terakhir, penyelenggaraan oleh pihak swasta perlu diselia dan dipantau untuk memastikan syarat dalam perjanjian adalah dipatuhi. Panduan penyelenggaraan aset alih bernilai rendah. Bagi aset alih bernilai rendah, penyelenggaraan boleh dilaksanakan menerusi kerja baik pulih agar dapat berfungsi semula dan direkod ke dalam QPA 14A. Kebenaran untuk membawa aset bagi penyelenggaraan, membawa aset keluar, QPA 6 perlu diisi, dan kebenaran bertulis adalah perlu untuk membawa keluar aset. Seterusnya, penggantian aset oleh syarikat penyelenggaraan. Penyelenggaraan yang dilakukan oleh syarikat untuk menggantikan aset lama kepada aset baru adalah tertakluk kepada yang pertama, perjanjian yang wujud antara jabatan dengan syarikat. Jika tiada, jika syarikat bersetuju untuk menggantikan aset lama yang tidak berbaloi dari segi wang serta mempunyai spesifikasi yang sama atau yang lebih baik dari aset yang lama. Yang kedua, kebenaran ketua jabatan perlu diperoleh untuk penggantian aset dan dikemaskini di bahagian B dalam QPA 2 atau QPA 3. Dan yang ketiga, pengekalan nombor siri pendaftaran aset alih tersebut. Seterusnya, laporan tahunan penyelenggaraan harta modal dan aset alih bernilai rendah QPA 14B. QPA 14B perlu disediakan seperti berikut. PTJ akan mengemukakan kepada UPA jabatan. UPA jabatan akan menyenaraikan PTJ di bawah seliaan dan mengemukakan kepada UPA kementerian sebelum 15 Februari tahun berikutnya. Dan yang ketiga, laporan tahunan penyelenggaraan aset alih kerajaan akan disediakan oleh UPA kementerian dan dikemukakan kepada perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya. Seterusnya, saya akan menyambung pula untuk pelupusan. Pelupusan merupakan satu proses untuk mengeluarkan aset dari milikan, kawalan, simpanan dan rekod mengikut kaedah yang ditetapkan. Aset yang hendak dilupus mestilah memenuhi justifikasi yang telah ditetapkan. Kuasa untuk meluluskan pelupusan adalah tertakluk kepada Seksyen 5 Akta Perwakilan Kuasa 1956 yang berkuat kuasa di mana pegawai-pegawai yang diwakilkan kuasa di bawah akta ini hanya boleh meluluskan mengikut nilai yang telah ditetapkan dan tidak boleh mewakilkan kuasa selanjutnya kepada mana-mana pegawai lain. Di bawah pelupusan ini ada 4 tujuan. Yang pertama, memastikan agensi kerajaan tidak menyimpan aset yang tidak boleh digunakan atau tidak diperlukan. Yang kedua, untuk menjimatkan ruang simpanan di pejabat. Yang ketiga, untuk memastikan pelupusan boleh menjana hasil kepada kerajaan. Dan yang keempat, untuk memastikan kaedah pelupusan yang dipilih bersifat mesra alam dan lestari. Pelupusan ini juga permohonan pelupusan ini untuk kelulusan Perbendaharaan Malaysia hendaklah dikemukakan melalui unit pengurusan aset kementerian atau jabatan. Urus setiap pelupusan akan menyemak laporan lembaga pemeriksa melalui QPA 17 dan memastikan dokumen sokongan adalah lengkap. Urus setiap pelupusan akan mengemukakan permohonan pelupusan kepada kuasa melulus. Satu salinan QPA 17 akan dikemukakan kepada Perbendaharaan Malaysia. Seterusnya, QPA 16 pula diperlukan untuk melupuskan aset mekanikal
teknikal, elektrik dan elektronik yang nilai perolehan asalnya lebih daripada RM5,000 dan perkakasan komputer yang nilai perolehan asalnya lebih daripada RM1,000. Lembaga Pemeriksa Pelupusan LPP dilantik untuk membuat pemeriksaan ke atas aset yang hendak dilupuskan seperti yang tercatat dalam laporan Lembaga Pemeriksa Aset Alih Kerajaan QPA 17 tadi. Seterusnya, kriteria pulangan hasil hendaklah sentiasa diberi perhatian. Kuasa melulus hendaklah meluluskan kaedah pelupusan yang sesuai untuk dilaksanakan dan paling menguntungkan kerajaan. Kita pergi pula kepada kaedah pelupusan. Yang pertama iaitu melalui jualan tender. Untuk aset yang nilai semasa atau secara agregatnya melebihi RM500,000 pada satu-satu masa, tender hendaklah dipelawar dengan menggunakan kenyataan tawaran tender pelupusan aset alih kerajaan QPA 21 iaitu mengiklankan sekurang-kurangnya di satu akhbar harian utama bahasa Melayu. Yang kedua, kaedah pelupusan sebut harga. Untuk melupus aset yang nilai semasa atau secara agregatnya tidak lebih RM500,000 dan pada satu-satu masa dan melengkapkan dokumen-dokumen sebut harga yang berkaitan serta menguruskannya mengikut tata cara menguruskan sebut harga. Sekiranya penyebut harga yang terpilih menolak tawaran, maka deposit sebut harga tidak akan dikembalikan. Yang ketiga, lelong. Lelong ini dilaksanakan ke atas aset yang mempunyai nilai pasaran, kuantiti yang banyak dan terdapat permintaan yang tinggi untuk membelinya. Lelongan boleh dilakukan sendiri oleh pegawai kementerian dan jabatan yang mempunyai kepakaran dalam bidang lelongan dan menguruskan lelongan mengikut tata cara lelong yang sedang berkuat kuasa. Yang keempat, pelupusan secara e-waste. Barang elektrik atau elektronik yang tidak boleh digunakan dalam bentuk dan fungsi asal seperti komputer dan aksesorisnya, mesin fotostat, televisyen, peti sejuk, alat pendingin hawa, telefon bimbit dan aksesorinya. Buangan terjadual adalah seperti buangan minyak terpakai daripada stesen servis, kenderaan depot tentera, bateri asid pelumbum terpakai, bahan mudah dibakar dalam bekas yang digunakan seperti duit, pakaian atau rokok, buangan makmal seperti bahan kimia lumpur tarik, ubat atau buangan farmasikal dan bahan gas, bahan binaan terpakai dari asbestos dan lain-lain buangan terjadual. Pelupusan secara e-waste ini hendaklah dilupuskan mengikut Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 iaitu apa-apa bahan scrap atau benda lebihan lain yang tidak dikehendaki atau keluaran yang ditolak yang timbul daripada penggunaan apa-apa proses, apa-apa benda yang dikehendaki atau dilupuskan kerana sudah pecah, lusuh, tercemar atau rosak dan apa-apa bahan lain yang mengikut akta ini atau mana-mana undang bertulis lain dikehendaki oleh pihak berkuasa yang dilupuskan. Kaedah yang kelima ialah pelupusan secara jualan sisa. Kaedah ini dilaksanakan bagi aset selain daripada bahan buangan terjadual dan sisa pepejal. Aset yang boleh dilupuskan melalui kaedah ini adalah aset yang tidak boleh digunakan dalam bentuk dan fungsi asalnya. Penjualan sisa aset hendaklah dilaksanakan mengikut prosedur dan peraturan yang sedang berkuat kuasa. Kaedah yang keenam ialah pelupusan secara tukar barang atau perkhidmatan. Untuk pertukaran aset dari jenis yang sama atau berbeza atau pertukaran aset dengan perkhidmatan. Pertukaran aset atau perkhidmatan adalah berasaskan nilai terbaik tanpa melibatkan kos tambahan. Kaedah pelupusan yang ketujuh ialah pelupusan secara tukar beli. Kaedah ini dilaksanakan bagi aset yang masih lagi boleh digunakan dalam bentuk asal tapi tidak diperlukan oleh kementerian atau jabatan dan tiada kementerian atau jabatan lain yang berminat melainkan pembekal asal atau pembekal yang ingin berniaga dalam bidang berkaitan. Yang ke-8, pelupusan secara tukar ganti. Dilaksanakan ke atas aset yang tidak ekonomik untuk dibaiki tetapi boleh dikeluarkan komponen-komponen tertentu seperti komponen kenderaan atau perkakasan komputer dikeluarkan dan dipasang sebagai alat atau komponen ganti bagi pembaikan jentera atau kenderaan atau perkakasan komputer yang lain. Yang ke-9, pelupusan secara hadiah. Kaedah pelupusan ini dijalankan untuk aset yang masih boleh digunakan dalam bentuk dan fungsi asal tetapi tidak diperlukan lagi oleh agensi kerajaan atau aset yang tidak ekonomi diperbaiki tetapi boleh digunakan sebagai bahan latihan dan pameran. Yang ke-10, pelupusan secara pemusnahan.
Kaedah ini hendaklah menjadi pilihan terakhir setelah mendapati semua kaedah seperti yang dinyatakan tadi tidak sesuai untuk dilaksanakan. Kaedah ini boleh dilaksanakan bagi aset yang tiada nilai jualan atau nilai sisa atau aset yang berunsur keselamatan dengan cara seperti ditanam, dibakar, dibuang, ditenggelamkan dan diletupkan atau dileburkan. Kementerian atau jabatan juga hendaklah melaksanakan pelupusan ke atas aset yang akan diserahkan kepada pihak swasta berikutan projek penswastaan atau seumpamanya mengikut kaedah persesuaian seperti hadiah atau jualan. Khususnya ialah kehilangan dan hapus kira. Kehilangan ini bertujuan untuk menyelaras rekod aset, mengawal kerugian yang ditanggung oleh kerajaan akibat kehilangan aset, meningkatkan kesedaran dan tanggungjawab terhadap kepentingan keselamatan aset kerajaan dan membolehkan tindakan surcharge atau tata tertib dikenakan ke atas kecuaian pegawai. Di bawah kehilangan dan hapus kira ini terdapat 4 proses. Pertama, melaporkan kehilangan, di mana kita akan melaporkan kehilangan kepada ketua jabatan dengan serta-merta. Selepas itu, ketua jabatan hendaklah membuat laporan polis dengan seberapa segera tidak lewat dari 24 jam dari masa kehilangan telah diketahui jika ia ada alasan mempercayai selanjutnya telah dilakukan berhubung dengan kehilangan itu. Proses yang kedua, menyediakan laporan awal QPA 28. Itu kehilangan yang melibatkan seorang ketua jabatan. Laporan awal hendaklah disediakan oleh pegawai atasannya di peringkat kementerian atau ibu pejabat. Setelah laporan polis dibuat, ketua jabatan hendaklah dalam masa 2 hari bekerja menghantar laporan awal serta salinan laporan polis terus kepada pegawai pengawal bagi kementerian atau jabatan berlakunya kehilangan dan kepada ketua setiausaha perbendaharaan, sementara salinan kepada akauntan negara, ketua audit negara dan wakil tempatan ketua audit negara. Proses yang ketiga itu melantik jawatan kuasa penyiasat. Ini dilakukan secara bertulis menggunakan QPA 29 dalam tempoh 2 minggu dari tarikh laporan awal ditandatangani. Jawatan kuasa penyiasat ini akan melakukan semua perkara mengikut prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan. Proses yang keempat, menyediakan laporan akhir, iaitu QPA 30. Jawatan kuasa penyiasat mengemukakan kepada urus setia kehilangan dan hapus kira dalam tempoh 1 bulan dari tarikh pelantikan. Pegawai pengawal mengesyorkan tindakan menghapus kira aset yang hilang dengan surcharge atau tata tertib atau kedua-duanya sekali. Mengesyorkan tindakan menghapus kira aset yang hilang tanpa surcharge atau tindak tata tertib atau meluluskan hapus kira aset tertakluk kepada kuasa melulus dan menandatangani sendiri syur dan ulasan. Sekiranya pegawai pengawal tidak berpuas hati dengan hasil siasatan di QPA 30, maka pegawai pengawal boleh mengarahkan siasatan semula dengan mengambil tindakan seperti mengarahkan siasatan semula oleh jawatan kuasa penyiasat sedia ada atau melantik jawatan kuasa penyiasat yang lain untuk menjalankan siasatan semula. Selepas kelulusan kementerian atau jabatan hendaklah mengemukakan sijil hapus kira aset alih kerajaan QPA 31 dalam tempoh 1 bulan dari tarikh kelulusan kepada kuasa melulus. Syur surcharge atau tata tertib hendaklah dibawa kepada pihak berkuasa tata tertib kementerian atau jabatan dalam tempoh 3 bulan dari tarikh surat kelulusan perbendaharaan. Keputusan PBT pihak berkuasa tata tertib hendaklah dimaklumkan kepada perbendaharaan dalam tempoh 6 bulan dari tarikh surat kelulusan perbendaharaan. Seterusnya kita akan masuk ke dalam bab yang ketiga, iaitu metodologi kajian. Reka bentuk dan kaedah kajian yang kami gunakan untuk kajian kes inilah kualitatif dan itu kajian kes. Tempat kajian. Tempat kajian yang kita kaji ialah 3 buah sekolah yang dipilih sendiri oleh pengkaji. Seterusnya, populasi kajian, iaitu semua kaki tangan di 3 buah sekolah yang dikaji. Manakala instrumen kajian ialah menggunakan temu bual dan analisis dokumen. Proses pengumpulan data. Mula-mula sekali kita akan mendapatkan surat kebenaran dari pihak Industri Putera Malaysia UPMET berjumpa dengan guru besar sekolah tempat kajian yang akan dijalankan dan menerangkan tentang skop kajian.
Seterusnya, menemu buah responden yang terdiri daripada guru besar, pembantu tadbir kewangan, ketua-ketua panitia mata pelajaran dan guru-guru yang terlibat secara langsung dalam jawatankuasa kewangan sekolah. Seterusnya, membuat rujukan dokumen berkaitan pengurusan aset alih sekolah yang dikaji, dan berdasarkan dapatan temubual bual dan analisis dokumen, pengkaji membuat laporan lengkap mengenai kajian mengikut format yang dikehendaki. Seterusnya kita akan masuk pula ke dapatan kajian kes. Okey, yang pertama, kajian kes kami ialah sekolah A. Okey, dari segi latar belakang, sekolah A ni ialah sekolah pendalaman 1. Dan berstatus SKM, iaitu sekolah kurang murid grade B. Dan sekolah ini juga merupakan sekolah kluster kecemerlangan pasal 9, dan enrolment muridnya 63 orang, guru seramai 12 orang dan AKP iaitu anggota kumpulan pelaksana seramai 3 orang. Okay, carta organisasi kewangan. Okay, secara umumnya diketuai oleh pengerusi iaitu guru besar dan diikuti oleh setiausaha yang merupakan pembantu takbir, dan ahli-ahlinya terdiri daripada PK1, penelengkanan 1, khususnya diikuti oleh penelengkanan HEM, penelengkanan core kurikulum, ketua panitia dan PPM prasekolah. Okey, sekolah A ni pengurusan kewangan dia masih terdapat banyak kelemahan yang ketara, terutamanya dalam aspek penerimaan aset alih dan juga pendaftaran aset alih. Ini adalah disebabkan oleh guru yang dilantik sebagai pegawai aset kurang pendedahan mengenai pengurusan aset alih kerajaan. Okay, namun terdapat usaha daripada pihak pentadbir untuk menangani masalah ini, iaitu dengan menghantar guru iaitu yang dilantik sebagai pegawai aset tadi ataupun AKP, anggota kumpulan pelaksana, itu terdiri dari pembantu takbir, untuk mengikuti kursus pengurusan aset alih di Institut Pentadbiran Awam Negara, Intan. Okay, sekolah A ni pencapaian dia dalam pengurusan kewangan sekolah secara umumnya yang meliputi juga pemeriksaan aset alih. Okay, mengikut laporan audit pada tahun 2012, sekolah A ini taraf dia memuaskan tanpa teguran. Okay, manakala laporan audit 2013 juga tanpa teguran dan tahap memuaskan. Manakala pada tahun 2014 laporan audit untuk sekolah A ini meningkat itu ke tahap baik. Okey, sekolah A ini dari segi penerimaan, iaitu menggunakan borang-borang yang terlibat, dari segi harta modal, daftar aset alih bernilai rendah, senarai daftar harta modal, senarai daftar aset alih bernilai rendah, sampailah ke senarai aset alih, semuanya lengkap. Dan ditambah lagi dengan sekolah A ini juga ada menjalankan pemeriksaan harta modal dan aset alih bernilai rendah di tahun 2010 dan 2012, okay, yang ada di dalam lampirannya. Okay. Untuk bahagian penyelenggaraan tidak pernah dijalankan kerana tidak terdapat aset alih yang hendak diselenggara. Manakala untuk bahagian pelupusan memang tidak berkaitan juga. Untuk pengetahuan, iaitu hasil daripada temu bual dengan guru besar, sekolah A ini pernah membuat untuk melupuskan beberapa aset alih seperti kerusi meja yang rosak dan juga jaket keselamatan yang sudah rosak. Namun sampai sekarang belum dapat maklum balas daripada pihak pejabat pendidikan daerah. Okay, oleh itu untuk bahagian pelupusan kita juga belum ada dokumennya. Okay, cumanya laporan aset setiap suku, iaitu 4 suku untuk setiap tahun tu memang ada dilaksanakan di sekolah A ini.
Okey, ini merupakan lampiran yang diberitahu tadi, iaitu laporan audit SK Sekolah A ini untuk 2014, untuk 2013 dan 2012. Dan ini pula ialah sijil tahunan pemeriksaan harta modal dan inventory, iaitu dari untuk tahun 2010 dan juga tahun 2014. Dan kami telah bertanya kepada guru besar, kenapa untuk tahun 2011, 2012, 2013 tidak ada. Guru besar itu cakap ada, cuma dokumen itu tidak tahu diletak di mana. Itu QPA 12 untuk sijil tahunan pemeriksaan harta modal. Seterusnya adalah dapatan untuk sekolah B. Okey, latar belakang sekolah B adalah merupakan sekolah pedalaman 2. Jalan yang diguna pakai adalah jalan denai kebun. Perjalanan daripada pekan terhampir iaitu pekan pakan ke sekolah mengambil masa 1 jam. Daripada sekolah nak ke bandar terhampir iaitu Bandar Sariki mengambil masa lebih kurang 1 jam 45 minit. Okey, sekolah B adalah sekolah SKM grade A dengan enrolment murid seramai 86 orang, guru seramai 13 orang dan juga AKP 8 orang. Okey, sekolah B mempunyai wawasan untuk menjadikan sekolah cemerlang dalam sebuah bidang iaitu kurikulum, core kurikulum, sahsiah, pengurusan dan juga kepimpinan selaras dengan moto sekolah itu sendiri. Okey, carta organisasi kewangan sekolah B terdiri daripada pengerusi iaitu guru besar, setiausaha iaitu pembantu takbir sekolah ataupun untuk sekolah B pembantu takbir diganti oleh pembantu pengurusan murid PPM, dan juga ahli terdiri daripada PK1, PKHM, PKKK, ketua panitia dan penyelia asrama dan juga PPM prasekolah. Okey, dari segi pengurusan kewangan sekolah B melalui pemerhatian awal dan juga temu bual dengan guru besar sekolah. Sekolah B ni masih menggunakan borang yang diguna pakai dalam Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5 tahun 2007 dan juga bukan Pekeliling Perbendaharaan Malaysia KP2 2013. Okey, kesemua sekolah dalam PTJ yang sama dengan sekolah B ni masih menggunakan borang yang sama. Okey, hasil daripada pemerhatian dokumentasi sekolah B boleh dilihat dalam lampiran. Okey, pencapaian dalam pengurusan kewangan. Sekolah B ni dia punya pengurusan kewangan dia terurus tapi dia kurang memuaskan. Okey, dapatan ni disokong daripada surat rasmi penghantaran laporan aset alih dan stor kerajaan bagi suku tahun pertama tahun 2014 sekolah ni yang terbaru, di mana pengurusan aset alih sekolah B belum pengurusan untuk pelupusan aset alih sekolah B ni belum mendapat maklum balas PTJ, di mana sekolah B ni membuat permohonan untuk hapus kira disebabkan bencana banjir yang melanda sekolah pada tahun Januari tahun 2013. Okey, untuk makluman, bencana banjir itu mengakibatkan semua rekod-rekod aset sekolah pada tahun sebelum-sebelum ni musnah dan juga merosakkan hampir keseluruhan aset alih sekolah. Tapi malangnya sekolah B belum mendapat apa-apa tindakan ataupun apa-apa bantuan daripada PTJ. Sekolah B ni juga mempunyai kesukaran di mana kekurangan anggota pelaksana, di mana kerani kewangan dah dipinjamkan ke PPD lebih kurang 7 tahun dan dia enggan untuk pulang ke sekolah walaupun dengan arahan guru besar disebabkan masalah peribadi kerani itu sendiri. Okey, sekolah B ni juga tidak pernah diaudit untuk aset alih. Yang ini mengakibatkan sekolah B sukar untuk membuat tindakan susulan dan membuat refleksi untuk kemaskini aset alih sekolah. Okey, ini mendapat pengesahan daripada guru besar sekolah B, di mana guru besar memaklumkan semua sekolah di bawah PTJ yang sama tidak pernah diaudit untuk aset alih.
Selalunya audit secara macam sikit-sikit je. Dia bukan aset alih. Seterusnya adalah dapatan untuk kajian kes di sekolah C. Sekolah C mempunyai latar belakang seperti yang berikut, iaitu sekolah C merupakan sekolah pedalaman kategori 2. Perjalanan ke sekolah ini perlu melalui jalan ladang sawit dan berada lebih kurang 100 km dari Bandar Muka. Sekolah C merupakan sekolah grade SKM A dengan enrolment murid seramai 67 orang, guru 14 orang dan AKP seramai 9 orang. Seterusnya adalah visi, misi, slogan, moto dan matlamat serta budaya untuk sekolah C, di mana visi sekolah C adalah pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Misi sekolah C adalah untuk melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Slogan sekolah C ialah Fly Scoby Fly. Moto berilmu dan berbakti. Matlamat sekolah C adalah pendidikan untuk semua dan semua adalah untuk pendidikan. Budaya yang diamalkan di sekolah C adalah doing the right things right. Seterusnya adalah untuk carta organisasi kewangan sekolah C, seperti sekolah-sekolah lain juga, iaitu dipengerusikan oleh guru besar. Setiausaha adalah pembantu takbir. Ahli-ahli adalah terdiri daripada penolong kanan pentadbiran, penolong kanan hal ehwal murid, penolong kanan core curriculum, ketua panitia, penyelia asrama dan PPM prasekolah. Dari segi pemerhatian pengurusan kewangan aset alih sekolah C adalah didapati bahawa pengurusan kewangan dari tahun ke tahun semakin menunjukkan peningkatan. Walaupun terdapat kelemahan minor di mana pendaftaran aset alih yang menggunakan QPA 1 dan daftar pergerakan aset alih QPA 6 tidak digunakan. Kerana di sekolah C mempunyai inisiatif untuk mewujudkan surat kuasa kepada ahli guru panitia untuk memohon peruntukan. Pencapaian dalam pengurusan kewangan sekolah C, di mana sekolah C telah mendapat sijil audit tanpa teguran pada tahun 2012 iaitu memuaskan, dan juga pada tahun 2013 adalah baik. Seterusnya adalah rumusan dari kesemua penggunaan borang dalam pengurusan aset alih. Terdapat borang yang tidak berkenaan tidak digunakan kerana tidak berkaitan dengan sekolah, seperti kerosakan harta modal, kerosakan aset alih bernilai rendah dan penyelenggaraan berjadual, kerana benda-benda seperti ini, aset seperti ini tidak terdapat di sekolah. Begitu juga dengan yang lain. Seterusnya adalah laporan audit laporan audit SKC untuk 2013 dan 2012. Okey, berikutnya merupakan cadangan dalam pengurusan aset alih. Okey, cadangan kami yang pertama adalah melantik seorang pegawai aset yang mahir dengan tata cara pengurusan aset alih dan arahan perbahandaraan. Okey, di mana pegawai aset ni mungkin kita boleh hantar dia ke kursus untuk lebih tahu mengenai aset alih ni. Okey, yang kedua adalah menghantar guru yang dilantik sebagai pegawai aset untuk menghadiri kursus mengenai tata cara pengurusan aset alih di Intan. Okey, seperti mana kita sedia maklum, kebanyakan guru ni dia cuma memegang jawatan di sekolah tu sebagai pegawai aset, tapi dia tidak mempunyai sebarang kemahiran macam mana nak kendalikan aset alih ni. Jadi elok kalau kita hantar cikgu tu pergi kursus dulu mengenai aset alih supaya dia dapat balik dan juga menjalankan tanggungjawab dia dengan betul. Okey, seterusnya adalah sentiasa memastikan tahap komitmen guru yang dilantik sebagai pegawai aset berada pada tahap yang sepatutnya. Okey, komitmen guru sebagai pegawai aset ni amat penting. Kalau kita tengok, kalau kita lantik guru yang selalu tak datang ke sekolah
dia akan kurang masa dia di sekolah. Jadi susah untuk dia nak uruskan aset alih ni. Sebab masa dia kat sekolah tu pun terhad untuk dia mengajar je. Disebabkan masa yang kurang tu. Jadi kita perlu pastikan guru tu ada komitmen yang tinggi untuk mengurus aset alih ni. Okey, berikutnya adalah peranan PPD untuk mengadakan latihan dan bengkel mengenai pengurusan aset alih kepada ahli-ahli jawatankuasa kewangan sekolah. Okey, PPD ni patut kami cadangkanlah untuk dia membuat latihan ataupun kursus ataupun bengkel dari semasa ke semasa. Sebab bila kita adakan latihan kursus atau bengkel ni, guru akan lebih update apa pengurusan aset alih terkini. Dan guru juga akan lebih terdorong untuk menyiapkan laporan aset alih sekolah masing-masing. Sebab kalau pergi PPD, PPD tanya, okay, macam mana sekolah cikgu punya pengurusan, takkan kita nak jawab kata pengurusan belum buat. Okay, kalau setiap kali kursus macam tu, takkanlah orang yang sama nak jawab belum buat. Jadi kalau selalu dia kerap adakan latihan ni dari semasa ke semasa, jadi dapat tengok guru tu akan terpaksa untuk buat pengurusan aset alih punya dokumen-dokumen dengan lengkap. Okay, peranan PPD juga perlu mengesyorkan kepada KPM untuk mewujudkan satu jawatan khas pegawai aset untuk ditempatkan di setiap sekolah. Okey, untuk jawatan khas pegawai aset ni mungkin satu pejawatan baru yang tidak mengganggu guru, di mana guru-guru sendiri dah terbeban dengan tugas mengajar, tugas mengisi data dan sebagainya. Elok kalau ada satu jawatan khas iaitu pegawai aset ditempatkan di setiap sekolah untuk dia menguruskan aset alih tersebut. Okay, kesimpulannya secara keseluruhannya, pengurusan aset alih di ketiga-tiga bawah sekolah masih ada kelemahan yang ketara. Namun begitu, dengan kelemahan yang ada, penambahbaikan sentiasa dilakukan oleh ketiga-tiga sekolah berkenaan demi untuk memantapkan pengurusan aset alih sekolah. Okay, sekian sahaja daripada kami dari kumpulan di Sibu. Terima kasih.